Okey, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kerana mengizinkan kita pada malam ini buat kali yang ketiga, siri yang ketiga untuk kita memahami juzuk-juzuk di dalam Al-Quran. Semoga usaha kita yang sedikit ini dinilai, dicatat di dalam buku amal di antara amal-amal soleh. Dan semoga kita semua semakin hari semakin beriman kita kepada Al-Quranul Karim, yang Al-Quran ini benar-benar daripada kalam Allah. Jadi kita belajar tentang kalam Allah merupakan satu perkara yang sangat berkat. Dalam banyak-banyak perkara yang Allah berkati adalah Al-Quranul Karim. Semoga hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah dengan kita berpandukan kepada wahyu Al-Quran. Malam ni kita bincang juzuk yang ketiga. Jadi sesiapa yang tiada nota, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di chat Zoom. Saya telah lampirkan nota. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok YouTube, tengok FB, mungkin tak dapat nak dapatkan nota. Jadi tuan-tuan boleh tengok di Zoom. Ataupun kalau tuan-tuan ingin mengikuti perkembangan program-program yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan melibatkan diri di Telegram yang telah pun ada. Jadi tuan-tuan boleh lihat link telah dilampirkan di bahagian chat di Zoom ini. Dan tuan-tuan boleh kempen sesiapa sahaja untuk mengikuti program kita pada setiap malam. Kita tidak mengenakan sebarang bayaran. Cuma kita kena ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala yang beri ganjaran kepada kita. Kita harapkan hanya kepada Allah, wa ila rabbika farrab. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada juzuk yang ketiga. Baik. Juzuk yang ketiga ni kita lihat dulu dia punya juzuk ketiga. Okey. Juzuk 3, ingat lagi tak ayat berapa ke berapa suratul Baqarah? Okey. Juzuk 3 ni kita kena lihat macam ni. Okey. Juzuk yang ketiga, juzuk ketiga diwakili oleh 2 surah. Yang pertama adalah suratul Baqarah dan yang kedua adalah surah Ali Imran, yang mana suratul Baqarah diwakili oleh ayat 253 sehingga kepada 286. Jadi 286 tu doa ataupun ayat Quran zikir yang kita elok baca setiap malam. Ayat yang amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, itulah ayat-ayat yang terakhir bagi suratul Al-Baqarah yang menutupi surah Al-Baqarah, dan 2 ayat terakhir itu di bawah kumpulan juzuk 3. Tapi juzuk 3 belum selesai kerana kita perlu merujuk kepada surah Ali Imran ayat yang pertama sehingga ayat nombor 191. Okey, itu juzuk 3. Kemudian kalau tuan-tuan lihat ya, juzuk 3 dibuka, maksudnya juzuk 3 ni waktu kita mula-mula baca juzuk 3 iaitu pada ayat 253 suratul Baqarah, kita akan jumpa ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang rasul-rasul.
Yang mana rasul-rasul ni dia tidak sama darjatnya dan masing-masing ada kelebihannya. Itu pada ayat nombor 253 pembukaan bagi juzuk 3. Dan kalau kita terus pergi kepada penutup juzuk 3 pada surah Ali Imran, kita ambil pada ayat nombor 88, 89 sampai 91. Okey, 91 surah Ali Imran penutup juzuk 3, tuan-tuan akan menjumpai ayat-ayat tu cerita tentang siapa yang dia menolak ajaran Islam, Allah janjikan azab yang teruk kepadanya. Maknanya sesiapa yang mati dalam keadaan kafir, dia menolak ajaran Islam, dia tidak mahu menganut Islam, maka ia diancam azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada penghujung Ali Imran, iaitu pada ayat nombor 91 penutup juzuk 3. Jadi kalau kita membuat hubung kait pembuka juzuk 3 dengan penutup juzuk 3, kita akan mendapati bahawa yang membawa agama Islam itu, yang membawa kepada menyembah Allah yang satu adalah nabi-nabi. Semua nabi-nabi dulu mereka membawa Islam. Sampailah kepada penghujung nabi, penutup para nabi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa agama Islam. Kerana agama Islam maksudnya menyerahkan, tunduk dan patuh kepada Tuhan yang satu. Okey, itu pada pembuka dan penutup. Kemudian, untuk lebih faham lagi juzuk 3 ni, okey, sebab kita dah masuk juzuk 3, jadi dibimbangi kita dah terlupa juzuk 1 dan juzuk 2. Jadi, kalau kita lihat hubungan antara juzuk 1, juzuk 2 dan juzuk 3, tuan-tuan boleh lihat di nota yang saya lampirkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita telah belajar pada hari semalam dan juga kemarin yang mana juzuk 1 dan 2 ia diwakili oleh suratul Baqarah dan Al-Fatihah lah. Tapi Al-Baqarah itu kita sedia maklum. Yang mana kita tahu dalam suratul Baqarah, tujuan suratul Baqarah berkaitan dengan khalifah. Sebab tu tajuk ke atas tu kita tulis panduan sebagai khalifah di muka bumi. Okey. Pada juzuk 1 ni kita buat macam kesimpulan dia. Pada juzuk 1 Allah Taala menceritakan kepada model-model nak jadi khalifah macam mana. Itu yang kita jumpa pada juzuk 1. Rujuk balik pada juzuk 1, ingat lagi yang Allah sebutkan 3 kumpulan manusia. Lepas tu Allah sebut lagi 3 kumpulan manusia. Siapa dia? Adam, Bani Israel dan juga kisah Nabi Ibrahim. Apabila semalam kita belajar juzuk 2, kita banyak jumpa ayat-ayat yang menceritakan tentang perintah-perintah, perkara yang kena dibuat, hukum-hukum syariat yang mana bolehlah kita kaitkan ia dengan sebagai khalifah, apakah peranannya. Okey, peranan khalifah adalah menjalankan segala hukum hakam syariat yang telah Allah tetapkan dalam suratul Al-Baqarah. Kemudian pada malam ini kita belajar juzuk 3. Okey, juzuk 3 kita boleh letakkan kepada tajuk juzuk 3 ni sebenarnya dia nak fokus kepada apakah faktor yang boleh menjadikan seorang khalifah itu ia benar-benar khalifah dan macam mana dia nak mati dalam keadaan dia benar-benar menjadi seorang khalifah. So dia panggil faktor macam mana nak menjayakan khalifah. Okey, ini adalah saya yang gunakan bahasa untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan boleh ubah pada apa-apa pun. Tapi untuk kita cari kepada nak letak satu macam kata kunci, maka saya letakkan ia sebagai faktor kejayaan sebagai seorang khalifah. Khalifah yang Allah redha ni, dia kena ada ciri apa? Dia kena buat apa? InsyaAllah kita akan bahas pada juzuk 3. Okay, kemudian kita sambung lagi. Okay, juzuk 3. Okay, juzuk 3 ni, dia diwakili oleh 2 surah. Kita sebut tadi. Okay, kita telah sebut juzuk 3 diwakili oleh 2 surah.
iaitu penutup Al-Baqarah ayat 253 sampai 286, kemudian termasuk surah Al-Imran ayat 1 hingga ayat nombor 91. Okey. Dekat juzuk 3 yang kaitan dengan surah Al-Baqarah. Okey, kita fokus dulu surah Al-Baqarah ayat 253 sampai 286. Sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan akan mendapati juzuk 3 yang pada surah Al-Baqarah ayat 253 sampai 286 sebenarnya ia memberikan tumpuan kepada bagaimana ataupun apakah faktor penyebab yang menyebabkan seorang khalifah itu dia benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya adalah bertakwa. Bertakwa. Bertakwa tu ingat balik. Kalau apabila sebut tentang takwa, kita kena buka balik yang ayat mula-mula dalam suratul Al-Baqarah. Okey ya. Kita sebut tentang takwa. Okey, nanti kita akan kupas, kita akan tunjuk ayat-ayat 253 sampai 286, kita akan mendapati bahawa juzuk 3 pada surah Al-Baqarah ni dia ada kaitan dengan apakah perkara-perkara yang perlu ada bagi seorang khalifah untuk memastikan dia ini betul-betul hidup di muka bumi Allah sebagai seorang insan yang memegang title khalifah yang Allah redha padanya. Okey, dia ada kaitan dengan takwa. Nanti kita akan kupas. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam surah Ali Imran. Okey, sebab dia guna dua surah. Dia juzuk 3 ni dia agak tough sikit kalau kita nak faham dia sebab dia campur dua. Iaitu ada Al-Baqarah dan ada Ali Imran. Dekat situ dia ada Ali Imran. Untuk pendekatan malam ni, waktu dekat Ali Imran tu nanti kita akan gunakan teknik surah. Jadi saya akan bagi tahu. Okey, tapi kita tengok pada surah Ali Imran, sebab Ali Imran ayat 1 sampai maknanya 91 ayat pertama surah Ali Imran dia masih dalam juzuk 3. Tajuk kita sinopsis 30 juzuk. Dia kalau kita belajar surah lagi senang. Kalau belajar surah dia lebih fokus lah. Tapi sebab kita belajar juzuk, jadi juzuk ni pula dia macam bergabung 2 surah, ada 3 surah. Jadi kita kena kreatif, kita kena bijak dalam macam mana nak menyusun, nak mencari dia punya gistnya, maksudnya nak mencari macam mana nak menerangkan. Itu tugas paling berat bagi penyampai. Sebab tu nak buat nota ni kadang-kadang terpaksa memerlukan kadang-kadang hampir 1 hari. Sebab kena baca satu juzuk tu bagi habis. Kena baca satu ayat, lepas tu kena susun atur balik supaya mudah untuk menerangkan dia. Okey, tak apa. Pada surah Ali Imran, nanti kita akan ambil kepada makna, Ali Imran ni, dia punya tujuan surah dia berpegang kepada ajaran Islam. Okey. Surah Ali Imran, kita pegang surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran, dia punya tujuan surah dia adalah berpegang teguh. Berpegang tu maknanya berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Nanti kita akan terangkan bagaimana boleh dapat berpegang teguh tu. Jadi kita pergi dulu Al-Baqarah boleh? Kita pergi dulu Al-Baqarah untuk juzuk 3 ni. Ayat 253 sampai 286. Okey. Juzuk yang ketiga bagi suratul Baqarah, tuan-tuan akan jumpa maklumat seperti ini. Okey, kita buat sinopsis, jadi kita tidak buat tafsiran ayat. Kalau nak buat tafsiran ayat, kita kena buat dalam program yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk nota ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya maklumat ni sebenarnya ada dalam Quran. Sebab tu tuan-tuan tak perlulah resah, bimbang kalau nota tak ada. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan lah, waktu nak belajar sinopsis ni, pastikan Quran terjemahan ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya tak guna nota pun, tuan-tuan boleh gunakan Quran terjemahan dia. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak guna terjemahan, tuan-tuan ada Quran, mesti kena guna dia. Okey, tapi tak apa, dengan rahmat Allah, Allah berikan kita kemudahan. Okey, Allah Ta'ala bantu kita, kita dapat juga buat rujukan ringkas. Baik. Penghujung juzuk 3, bukan penghujung lagi. Dalam juzuk 3, dalam surah Al-Baqarah,
kita akan jumpa pada ayat 253 Allah cerita tentang kelebihan para rasul. Itu kita jumpa perkataan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Okey, baca dekat situ. Kemudian Allah cerita pada kita tentang apa tahu? Ayat 254. Allah Ta'ala cerita tentang infak harta cepat-cepat sebelum datangnya hari kiamat. Infak harta tu sebelum munculnya hari kiamat. Okey, saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan. Okey. Yang ayat 253 dengan 254 Al-Baqarah ni ada kaitan tak dengan permulaan suratul Baqarah? Ada kaitan tak? Cuba ingat balik. Kan ciri orang beriman tu kan, ciri orang bertakwa tu apa? Kan Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Lepas tu apa? Lepas tu menginfakkan harta kan? Ada kaitan dengan ayat 254. Lepas tu Allah sebut infak harta cepat-cepat sebelum datang kiamat. Ada juga topik kiamat. Okey, setuju? Memang samalah macam pembuka tu. Lepas tu pula ayat 255 adanya ayatul kursi. Ini kita tak perlu nak ulas panjang lebar sebab semua orang tahu. Ayat 25 ayat kursi. Ayat kursi ada kaitan tak? Ada kaitan tak tentang perkara gaib? Ada kaitan. Okey, ayat kursi. Okey, kemudian ayat 258 bagi juzuk 3 Al-Baqarah ini Allah mendatangkan kepada kita kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dia berhujah dengan raja yang dia guna alasan apa? Dia kata kalau kau betul-betul raja, engkau tolong pusingkan matahari ini atau kau tolong terbitkan matahari daripada timur dan ke barat. Jadi dekat situ sebenarnya cerita pasal apa? Cerita tentang kekuasaan Allah. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Waktu kita baca pada ayat 259, tuan-tuan akan jumpa cerita kisah seorang lelaki yang dia mati, Allah matikan dia selama 100 tahun, lepas tu Allah hidupkan dia balik. Kenapa Allah matikan dia, lepas tu Allah hidupkan dia balik? Lepas tu dia boleh tengok dengan mata dia macam mana dia punya khimar dia tu yang tinggal tulang, daging-daging boleh tumbuh. Sebenarnya Allah nak fokus pasal apa? Memanglah Allah nak fokus cerita tentang dia berkuasa, sebenarnya dia ada kaitan tentang apa? Meyakini Allah itu berkuasa menghidupkan balik orang yang dah mati. Kau dah mati 100 tahun, aku hidupkan balik dan kau tengok depan mata engkau macam mana tulang-tulang himar engkau aku telah jadikan dagingnya semula. Bukankah itu ada kaitan dengan meyakini hari kiamat macam permulaan surah Al-Baqarah? Dan pada ayat 260 Allah cerita tentang Nabi Ibrahim yang dia nak tengok depan-depan mata dia macam manalah Allah Ta'ala nak hidupkan orang yang dah mati dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala cerita tentang 4 ekor burung. Masih ingat? Yang dia cincang-cincang. Nanti kena rujuk ayat 260. Okey. Apa sebenarnya hikmah Ibrahim dengan 4 ekor burung ni? Dia ada kaitan tentang apa? Meyakini hari kiamat. Macam ayat awal surah Al-Baqarah juga ada kaitan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pada ayat 261 sampai 274. Ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang macam mana nak cara bersedekah, nak infak harta dan apa ganjaran dia. Jadi lepas ni kalau ada isu orang kata, oh tak boleh kita nak selfie, kita sedekah, kita tak boleh nak viral kalau kita bersedekah. Bacalah ayat 261 sampai 274. Boleh tak lepas kita tolong orang lain, kita videokan, kita tunjuk pada orang lain. Boleh tak boleh? Bacalah dalam ayat 261 sampai 274 macam mana Allah bagi tahu kepada kita. Tetapi yang kita nak kaitkan juga ganjaran pahala tu. Bila boleh dapat ganjaran pahala tu? Lepas tu dekat infak ni dia ada kaitkan dengan keikhlasan. Maknanya ganjaran pahala yang kita akan dapat nanti tunggu di hari akhirat. Sebab tu kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, seumpama tanah yang duduk atas batu, hujan turun, hilang tanah tu. Maknanya nak tekankan tentang apa?
nak tekankan juga tentang orang bertakwa. Walaupun topik dia pasal harta, tapi dia kembali juga kepada 5 ayat yang awal suratul Baqarah. Lepas tu Allah bagi tahu ayat 275 sampai 280 cerita tentang riba. Siapa yang degil masih lagi nak ambil riba, nanti dia di hari akhirat dia akan berperang dengan Allah. Berperang dengan Allah ketika mana? Ketika di hari akhirat. Bagi orang yang masih lagi mengambil perbuatan riba. Kaitan dengan takwa tak? Meyakini tak nanti adik akhirat dia berikan pembalasan bagi riba? Iya, ada kaitan juga. Okey, kita lanjutkan lagi. Kemudian, ayat 284, Allah Ta'ala cerita tentang Allah Ta'ala tahu apa yang ada pada hati manusia. Allah akan balas apa yang ada pada hati manusia. Engkau luahkan ke? Engkau simpan diam-diam ke? Allah Ta'ala tahu. Ayat 284. 284 kan kita hafal ayat dia. Ini ayat yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang itu ayat dia. Lepas tu sampai pada ayat 285. Ayat yang 285 ni ayat yang selalu orang baca setiap malam. Apa dia? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sambung. Semua boleh hafal kan? Lepas tu ayat 286, ayat terakhir dalam suratul Baqarah adalah doa yang ada Rabbana, Rabbana, Rabbana. Doa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tuan-tuan ambil pada ayat 285 tadi, tuan-tuan ingat ada satu tagline. 285 ada satu tagline apa? Ada satu tagline yang kita boleh pegang. Apa dia? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kan mereka kata, wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami dengar dan kami mentaati. Itulah tagline yang perlu dipegang oleh semua manusia yang berada dekat bumi Allah. Kami dengar ya Allah, kami taat. Itulah tagline dia. Dan pada ayat 285 dan 286, semua kita tahu cerita tentang rukun iman. Rukun iman pada ayat 285 kan? Beriman kepada siapa? Beriman kepada siapa? Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kan? Rukun iman tu. Jadi kalau tengok ya. Kalau kita tutup Al-Baqarah dah habis dah, surah Baqarah dah habis dah. Kan? Kalau kita cuba buat kesimpulan Al-Baqarah saja. Kalau kita lihat pada pembuka Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang sifat orang yang bertakwa. Ketika kita ulas malam ini juzuk 3, ayat 253 sampai 286 Al-Baqarah, Allah Ta'ala juga menyebut tentang orang yang bertakwa. Beriman kepada rukun iman, bersedekah, menunaikan salat, lepas tu infak harta. Ada tak pada penutup tadi kita dah belajar. Maknanya apa? Maknanya Al-Baqarah ini memberitahu faktor yang kau boleh hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni. Kita semua kalau Allah nak redha kita, yang kita jatuh kita sebagai seorang khalifah, maka kita kena ambil Al-Baqarah tadilah. So kesimpulan dia macam tu. Pembukanya dah bagi jawapan dan jawapan itu dikukuhkan lagi penutup suratul Al-Baqarah. Habislah Al-Baqarah. Tapi kita boleh habis juzuk 3 lagi. Sebab kita ada surah lagi, Ali Imran ada 91 ayat lagi. Okey. Sebelum tu kita tengok. Macam mana kita nak kaitkan pembuka dengan penutup Al-Baqarah? Baik. Tadi kita sebut penutup Al-Baqarah cerita pasal orang yang bertakwa, beriman dan sebagainya. So persoalannya adalah apakah sumber dan cara nak bina takwa? Jawapan dia ada pada ayat yang kedua Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Al-Quran ini yang tiada keraguan padanya, apa dia? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah maknanya kita dah habis surah Al-Baqarah dan kita baru masuk separuh daripada juzuk 3, kita tinggal lagi 91 ayat dalam surah Ali Imran. Baik. Surah Ali Imran ni, okey, untuk juzuk 3, okey, malam ni dan mungkin malam besok juga untuk juzuk 4, saya akan kita akan fokus kepada surah Ali Imran. Kita akan beri tumpuan kepada surah Ali Imran pula. Al-Baqarah kita dah selesai, alhamdulillah, dengan rahmat Allah. Baru kita tahu kan jawapan, rupa-rupanya 5 ayat pertama Al-Baqarah tu, itulah kesimpulan surah Al-Baqarah. Itulah sebenarnya Allah nak sebagai seorang khalifah. Okay, tak apa, alhamdulillah, satu rahmat dari Allah. Baik. Untuk bincang ada separuh lagi juzuk 3, kita kena tengok surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni, surah Ali Imran, malam ni kita masuk sedikit juzuk 4 ya. Kita masuk sekali. Tapi juzuk 4 takkan habis lah malam ni. Kita akan bahas dia pada hari besok malam juga. Tapi kita gabungkan sekali maklumat dia. Sebab apa? Sebab juzuk 4 ni ada juga pada surah Ali Imran. Jadi, kalau kita tengok surah Ali Imran, surah Ali Imran ni, kejap ya, surah Ali Imran. Okey, mana saya punya nota? Okey, surah Ali Imran, dia mewakili 2 juzuk. Sebahagian Ali Imran tu, dia ambil juzuk 3, iaitu ayat 1 sampai 1 yang kita akan ulas malam ni. Dan surah Ali Imran ni juga, dia mewakili setengah juzuk lagi, dia masuk juzuk 4 dah. Juzuk 4. Ayat 92 sampai 200. Okey. Jadi, cara paling senang untuk cover juzuk 3 dan 4, sebab dia Al-Baqarah kan, dia adalah surah Ali Imran kan. Jadi kita menggunakan pendekatan surah, tetapi nanti kita akan cover juga dua-dua juzuk ni. Okey, begini. Maksud saya adalah, kita nak bincang lagi juzuk 3 ada separuh kat Ali Imran kan. Tapi kita masuk sekali terus dengan juzuk 4 surah Ali Imran. Sebab Ali Imran dia cover 2 juzuk. Okey. Juzuk 4 dia ada surah An-Nisa juga. Tapi ayat 1 sampai 23 je An-Nisa. Besok malam kita akan masuklah surah juzuk 4. Kita ulang balik sedikit maklumat dekat ayat 92 sampai 200. Dan kita masuk ayat 1 sampai 23 surah An-Nisa. Okey, malam ni kita pergi kepada sebahagian lagi juzuk 3 belum selesai, iaitu ayat 1 sampai 91. Okey, dah nampak jelas, dah tahu macam mana kita nak faham dia, macam mana kita nak belajar. Baik, kita teruskan. Okey, surah Ali Imran ni, hilang dia punya nombor-nombor. Bulat tu bukan kosong dia nombor. Okey, surah Ali Imran, kalau nak faham, kita nak bincang juzuk 3 dan juzuk 4. Dia duduk kat Ali Imran. Okey, surah Ali Imran ni, kalau sebut apa Ali Imran, Ali Imran adalah keluarga Imran. Keluarga Imran. Keluarga Imran siapa? Yang pertama, Imran tu sendiri. Imran tu sendiri. Lepas tu isteri dia, iaitu mak kepada Maryam. Lepas tu Maryam. Lepas tu Harun. Lepas tu Isa alaihi salam. Itulah keluarga Imran. Cuma kakak dia yang tu saya tak ada fakta data yang jelas, jadi kita ambil 4 perkara ni sebab semua tu ada dalam Quran. Pasal Imran memang ada dalam ayat Quran, dalam surah Imran, sebab tu jadi nama dia Al-Imran. Okey, lepas tu ada watak isteri dia, Quran tidak bagi tahu siapa namanya, wallahu ta'alam, hadis pun tak bagi tahu siapa nama isteri Imran. Yang jelas-jelas nama sebut Maryam. Lepas tu Maryam ni dia ada adik-beradik lelaki seorang namanya Harun. Nak tahu namanya Harun, kena buka surah lain. Kemudian Nabi Isa. Isa ni memang kita tak boleh nafikan lagi lah, terang-terang kita faham Isa adalah anak kepada Maryam, yang Isa ni adalah cucu kepada Imran, dan Isa ini kita sedia maklum dia tanpa ada bapa. Okey, kita faham keluarga Imran sebab tu surah Al-Imran kan? Okey. Daripada keluarga Imran ni, maka para ulama mereka buat satu kesimpulan tentang apakah objektif surah Ali Imran. Okey.
objektif surah Ali Imran yang kalau kita habis 200 ayat Ali Imran, kita dah cover lebih kurang satu juzuk juga tu. Tapi juzuk 3 separuh dan juzuk yang keempat separuh. Ali Imran ni. Okey. Surah Ali Imran ni, dia cerita tentang apa? Objektif dia apa? Tujuan dia apa? Tujuan surah Ali Imran yang 200 ayat ini, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita apa? Al-Thabat. Allah kata, berpegang teguh. Engkau berpegang teguh di atas agama Allah. Jangan tukar-tukar. Maksudnya pegang teguh. Iltizam. Iltizam dengan agama Allah. Okey. Faham tujuan dia? Okey, mungkin kita tak nampak lagi. Macam mana tujuan ni boleh dapat mana? Bagaimana kaedah mengenal pasti tujuan ni? Berpegang teguh di atas agama Allah. Baik. Kalau tuan-tuan nak buat hubung kait dengan Al-Baqarah, kalau kita nak buat hubung kait dengan Al-Baqarah, kan? Maknanya Al-Baqarah bagi tahu tentang khalifah, macam mana nak hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni, maka Ali Imran kata apa? Dah tahu kau seorang khalifah, dah tahu siapa nak kena ikut, apa nak kena buat, apa faktor yang engkau akan berjaya di hidup muka bumi Allah Ta'ala ni, okey, istiqamah. Berpegang teguh, iltizam, sampailah bila-bila. Maka Ali Imran lah menerangkan tentang tujuan, iaitu berpegang teguh di atas agama Allah. Okey. Macam mana boleh dapat objektif surah Ali Imran macam ni? Okey, jawapan dia mudah. Kalau kita buka permulaan surah Ali Imran, kalau kita tengok ayat nombor 8. Ayat nombor 8 kan ada doa. Doa apa? Doa tetapkan hati. Kenapa doa tetapkan hati duduk pada surah Ali Imran? Duduk awal-awal pula surah Ali Imran tu. Kenapa nak tetapkan hati? Sebab hati kita ni mudah sangat berubah. Betul tak? Orang goda sikit dah tukar pendirian. Betul tak? Belum lagi diberi habuan dunia. Belum lagi di offer sekian-sekian. Oh, dulu belajar punya tahu begini. Boleh ubah. Kenapa? Pada hati. Betul tak hati boleh berubah? Oleh sebab itu, permulaan dalam surah Ali Imran ada satu doa yang kita amalkan supaya Allah Ta'ala teguhkan hati kita. Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah kata, ya Rabb kami, janganlah engkau pesongkan hati kami. Jangan tukar dah. Jangan pesongkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Jadi ada kaitan tak dengan tujuan surah? Tujuan surah tadi dikeluarkan oleh para ulama setelah melihat ayat-ayatnya. Contohnya mereka kata, cuba tengok permulaan surah Ali Imran pun ada doa teguhkan hati. Okey. Kemudian kita tengok pula penutup surah Ali Imran. Ayat 200. Oh, habis dah surah Ali Imran. Kan, kalau tengok pembuka dengan penutupnya macam dapat dah konklusi dia apa. Jadi ayat 200 surah Ali Imran, ni ayat-ayat terakhir ni, ayat terakhir surah Ali Imran ni, ayat terakhir surah Ali Imran, dah masuk juzuk 4 lah kalau ayat 200 ni, tuan-tuan akan dapati, ya penutup ini sama macam pembuka surah Ali Imran. Tengok apa dia. Kita baca ayat dia. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru وصادروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang yang beriman, bersabarlah engkau dan mantapkanlah kesabaran kau. Maknanya Tuhan kata engkau kena sabar betul-betul. Dan bersedialah, warabitu, bersedialah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Kalau kita amati penutup surah Ali Imran ni, dia kena balik semula dengan surah Al-Baqarah. Sebab apa? Nak hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni, nak dapat redha Allah sentiasa ni bukan senang tau. Sekejap kita okey, kejap kita tak okey. Lepas tu pengaruh yang kita sebut dalam juzuk 1 kan. Ada musuh-musuh kita, ingat musuh tradisi kita apa? Syaitan. Betul tak? Lepas tu kita ada musuh di kalangan orang kafir. Kita ada musuh di kalangan orang munafik. Kan? Dalam Ali Imran kita akan belajar lagi
siapa musuh kita yang lain? Jadi ada kaitan tak dengan teguhkan hati? Sabar, sabar, kuatkan lagi sabar. Maka berdasarkan penutup dengan pembuka surah Ali Imran, maka dapatlah kepada tujuan surah Ali Imran. Okey, kita akan mantapkan lagi, nak bagi lagi, kuatkan lagi hujah tentang tujuan surah Ali Imran ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Okey, dia kalau kita nak kalau macam kita nak tahu lagi tentang tujuan tadi kan, okey, kita boleh terus pergi kepada ni. Tuan-tuan perasan tak? Kan kita kan nama surah tu surah apa? Ali Imran kan? Keluarga Imran kan? Keluarga Imran ni, kenapa Allah nak sebut keluarga Imran? Diletakkan kisah keluarga Imran dalam surah Ali Imran tu kenapa? Contohnya ada kisah isteri dia, ada kisah Maryam, dan ada kisah Isa. Kenapa? Kerana kita sedia maklum. Kalau sebut isteri Imran, maknya Maryam, kita akan tahu dia berpegang teguh kepada apa? Dia pegang teguh kepada apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tu model, ikon, idol, kalau kita nak tengok siapa manusia yang berpegang teguh kepada agama, antaranya adalah watak yang ada dalam keluarga Imran. Siapa dia? Isteri Imran. Isteri Imran siapa? Mak Maryam. Mak Maryam. Nanti kita akan sebut dia punya tempat ayat dia lah. Tapi kita sebut awal sedang. Kisah Mak Maryam ni, nanti cuba baca ayat. Ada ayat dalam surah Al-Imran yang ingat tak, maknya Maryam telah bernazar. Bernazar ni wajib tunai ke tak wajib tunai? Wajib tunai. Maknanya isteri Imran, iaitu Mak Maryam, ketika dia mengandung dia telah azam. Dia telah bernazar akan serahkan anak dia ni kerjanya untuk berkhidmat untuk agama. Lepas tu dapatlah Maryam. Walaupun dia anak perempuan, tetap dia tunaikan nazar dia. Orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, dia akan tunaikan apa yang telah dia janji. Maka watak itu ada pada Mak Maryam. Dan apabila kita buka kisah Maryam, lagi-lagilah kita jumpa satu contoh manusia yang berpegang teguh kepada agama sehinggakan dia tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki sekalipun. Kan? Tiba-tiba dia boleh dapat Nabi Allah Isa. Itu orang yang menjaga kehormatan diri dia. Berpegang teguh kepada agama. Okey, dapat dia punya bukti tujuan surah. Okey, kita lanjutkan lagi. Sebab waktu kita agak pack ni. Okey, sebab kita pun dah nak dekat pukul 11 ni. Jadi kita dah mula, lepas ni kita mula 10 suku. 10 suku kita dah kena mula. Sebab nanti takut lewat malam. Okey, kita teruskan lagi. Okey, perlahan kita belajar. Okey. Sekarang kita belum habis juzuk 3 ya. Kita kena ambil cerita tentang ada lagi 91 ayat dalam juzuk 3. Tapi kita cover sekali dengan juzuk 4 sebab dia di bawah naungan surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran ni kita boleh bahagikan dia kepada 3 kandungan utama. 3 kandungan utama. 200 ayat kan? Okey. Kandungan pertama, Allah Ta'ala cerita pada kita bermula ayat 1 sampai ayat 120 berkaitan dengan orang Ahlul Kitab, khususnya cerita tentang orang Kristian, orang Nasara, orang Nasrani pada kandungan pertama surah Ali Imran. Nanti saya akan detailkan pada kandungan 1 hingga 120 ni. Nampak tak cara nak bagikan dia? Okey. Lepas ayat 120, Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang peristiwa peperangan Uhud. Perang Uhud kita tahu kan, orang Islam kalah. Kenapa dia kalah? Ada kaitan tak dengan tujuan surah? Kenapa dia kalah? Banyak ayat 121 sampai 189 tu. Kenapa perang Uhud Allah cerita dalam surah Al-Imran? Apa kaitan dia? Apa kita panggil, apa rasionalnya? Sebenarnya sudah pasti ada rasional sebab tu kan kalam Allah. Tetapi kita yang kena cari apa rasionalnya.
Kerana perang Uhud kalah tu sebab tak dengar cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dengar cakap Rasulullah, itu kan perbuatan orang yang tak dengar cakap, yang tak berpegang teguh kepada pesan. Kalau dipesan, ikut pesan tu. Yang pesan tu Rasulullah. Kalau Rasulullah pesan, tentunya datang dari Allah. Tentu perintah tu datang dari Allah. Kan Rasulullah itu adalah Rasul. Tapi tak nak dengar, tak berpegang teguh, maka mereka kalah dalam perang Uhud. Maka Allah Ta'ala cerita tentang perang Uhud. Allah Ta'ala cerita selepas Uhud itu Allah Ta'ala pujuk orang Islam macam mana. Dia sebenarnya pengajaran teladan. Kalau tak kalah sekali, mungkin kita tak belajar. Tapi kita nak belajar dekat sini, pengajaran bagi kita bukan nak pergi perang. Tapi kita nak belajar dia punya ibrahnya apa. Ibrahnya adalah kalaulah mereka dengar cakap Rasul, berpegang teguh kepada ajaran Rasul, pesanan Rasul, tentu mereka tak kalah. Tetapi Allah telah takdirkan ianya berlaku supaya kita yang baca Quran ni ambil pengajaran. Itu cerita perang Uhud. Okey, hampir dah nak habis Al-Baqarah kan, betul tak? Tinggal 10 ayat lagi. Maka 10 ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, dia ada kaitan tentang Allah membuktikan keesaannya. Dia itu maha pencipta, dia itu maha berkuasa pada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar tu. Itu pada 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Tetapi yang core dia sebenarnya pada kandungan 1 dengan kandungan 2. Kandungan 1 inilah yang dia cover sebahagian daripada juzuk 3. Kalau masuk kandungan 2, dia dah masuk dah cover juzuk yang keempat. Dengan kandungan 3 lah, juzuk 4. Tapi kandungan 1 sampai ayat nombor 91, dia cerita tentang dia cover juzuk yang ketiga. Okey, moga-moga penjelasan ini memudahkan tuan-tuan dan puan-puan faham plot cerita dia satu persatu. Okey, dah dapat, dah. Kalau Quran ada, sebenarnya Quran terjemahan kita sayang, Quran terjemahan kita ni dia kosong, dia tak ada tajuk-tajuk dekat atas terjemahan tu. Ada Quran dia ada buat topik-topik tu. Jadi tuan-tuanlah kena letakkan topik-topik di setiap ayat yang tuan-tuan baca. Okey, dah jelas dekat sini? Okey, maknanya saya dah cover juga juzuk 4 ya pada malam ni. Sebab kita dah sebut kandungan juga untuk surah Al-Imran. Baik, kita lanjutkan kandungan 1 sebab kita nak cover juzuk 3 ni. Okey. Kandungan 1 tadi, ayat yang 1 sampai ayat 100. Berapa tadi? Ayat nombor 120. Okey, kita boleh bahagi pula kepada 2. Kita bahagikan dia pula kepada 2. Kepada 2 tu kenapa? Begini. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar, dalam At-Tabari, dalam tafsir Tabari, buka dalam tafsir Ibnu Kathir, kita akan jumpa bahawasanya surah Ali Imran ini, yang ingat tak kita sebut tadi kandungan 1 kan pasal ahli kitab ni siapa? Khususnya kepada orang-orang Nasrani. Okey. Kenapa pasal mereka? Okey, dia ada cerita. Okey. Dia mula-mula ada beberapa delegasi orang-orang Kristian yang datang daripada Yaman. Tuan-tuan kena ingat ya, dalam Al-Baqarah Allah fokus cerita Bani Israel. Sebab Bani Israel tu kan dia duduk dekat kawasan, dia kan jiran Nabi, duduk kawasan betul-betul dekat kampung Nabi. Tapi orang Yahudi ni dia duduk jauh daripada Nabi. Dan maknanya surah Ali Imran ni sebelum dia turun, kan ada cerita tentang delegasi orang-orang Kristian datang daripada Najran jumpa Nabi SAW untuk berdebat. Mereka nak berdebat, mereka nak buktikan bahawa kepercayaan mereka dalam ajaran Kristian itu betul. Maka mereka jumpa Nabi SAW di Madinatul Al-Munawwarah. Cuma para ulama tafsir mereka berbeza pandangan bila mereka datang. Adakah pada tahun hijrah? Ada kata pada tahun ke-9 hijrah. Ada yang kata pada tahun 3 hijrah. 3 hijrah tu maksudnya dah Nabi sampai dekat bumi Madinah lah. Itu panggil 3 hijrah. Pasal tahun tu tak apa. Sebab tidak ada maklumat yang terperinci. Okey, tak ada maklumat yang terperinci. Tapi kita ambil je tentang kisah ni. Okey, ada. Termasuklah pedri-pedri dia. Yang otak-otai ni datang. Ikut sekali grup ni, jumpa dengan Rasulullah SAW. Okey.
Waktu mereka jumpa Nabi SAW, kita pecahkan dia kepada dua perkara. Okey, dua perkara ni. Yang pertama, waktu mereka jumpa Nabi ni untuk apa tahu? Untuk mereka nak menunjukkan bahawa yang selama ni mereka percaya Isa itu adalah anak Allah, dan mereka percaya Isa itu adalah termasuk salah satu tiga Tuhan Trinity ni, maka mereka debat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu Nabi bagi jawapan apa? Sekejap lagi kita akan jumpa dalam ayat dalam surah Ali Imran. Dan dalam masa yang sama, Nabi berdebat dengan mereka dengan memberitahu kepada mereka Ibrahim yang mereka maksudkan tu tak sama seperti yang sebenarnya. Sebab orang ahli kitab, mereka suka menggunakan hujah Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni dia famous tau. Dia satu manusia. Ingat tak kita belajar Baqarah? Ada kaitan dengan Baqarah? Ada kaitan lah. Nabi Ibrahim ni, dia adalah bapa bagi agama-agama yang lain. Orang semua rujuk dia. Nabi Ibrahim dia sangat terkenal. Ahlul kitab semua sangat mengidolakan Ibrahim. Orang-orang Arab musyrikin lagilah mengidolakan Ibrahim. Sebab apa? Sebab Ibrahim itulah yang dia hantar anak dia berada di Mekah. Kan? Ibrahim lah membina Kaabah. So, pasal Ibrahim ni telah viral. Tapi, mereka mengagungkan Ibrahim, tapi tak ikut Ibrahim. Itu yang Nabi beri hujahnya dalam surah Ali Imran. Okey, nanti kita akan tunjukkan ayat dia. Maknanya, waktu Nabi nak membuktikan tentang Isa, Nabi nak debat pasal Isa, sebenarnya dia adalah hamba Allah. Lepas tu bawa pasal Nabi Ibrahim pada ayat 1 sampai 84. Dan selepas mereka semua dah kalah, dah tak boleh nak hujah lagi dengan Nabi SAW, sebab memang mereka tak akan menang, sebab itu kepercayaan yang tak betul pun. Akhirnya Nabi SAW mengajak mereka supaya menganutlah agama Islam yang sebenar. Tuan-tuan akan jumpa perkara ini pada ayat 85 sampai 120. Faham tak dia punya penceritaan dia? Sebab ingat tak kita sebut tadi, kita cerita kandungan satu ya. Kita cerita kandungan satu. Tetapi untuk fahamkan kandungan satu, kita pecahkan pula kepada dua. Okey, pertama, Nabi bagi hujah tentang Nabi Isa dan ajaran Nabi Ibrahim. Sekejap lagi kita akan tunjuk ayat dia. Lepas tu, lepas mereka dah, tuan-tuan nak tahu sebenarnya mereka tak boleh jawab. Akhirnya mereka buat apa? Nabi ajak mereka bermubahalah, bersumpah. Tapi mereka tak nak. Sebab sebenarnya mereka tahu Muhammad ni betul. Tapi sebab sombong, apabila sombong saja, habis. Kebenaran akan ditolak. Okey. Lepas tu Nabi ajak dia kepada Islam. Okey, selesai dah nampak dah dia punya juzuk dia. Kita nak fokus juzuk 3 lagi ni. Okey, dah jelas dah kita belum masuk, kita ada 15 minit untuk habis ke juzuk 3 malam ni juga. Sebab kita mula tadi pukul 10 suku, so kita akan habis 11 suku. Saya tak nak lewat-lewat sangat, kesian tuan-tuan dan perempuan. Banyak benda yang kita nak, yang tuan-tuan nak sediakan. Okey. Kalau kita buat siang, mungkin kita boleh panjang sampai 1 jam setengah. Tapi siang pun tak ada waktu. Okey. Okay. Dah nampak ya? Boleh ya? Jelas ya? Mohon pada Allah lapangkan dada kita. Kita nak faham Quran. Dia mudah je. Lagi kita ada niat nak faham Quran, kita berazam ni sungguh-sungguh, Allah akan buka jalan tu. Allah akan bagi jalan tu. Tapi kalau kita rasa macam malas, Allah tak akan buka hati kita. Allah tak akan buka otak kita. Allah tak akan buka. Jadi kita kena ada, ya Allah, minta pada Allah. Ni bulan-bulan puasa ni doa pada Allah banyak-banyak. Ya Allah, sempena Ramadan ni bagilah aku faham Quran. Okey, selesai ya? Okey, sekarang kita pergi kepada sinopsis ringkas dia. Yang ini tadi yang cerita tentang kandungan satu, pecahan dia. Okey, kita pergi kepada contoh-contoh keterangan dia. Okey, sinopsis ringkas dia. Okey, saya mungkin tak cerita semua pada tuan-puan ya. Cuma saya sebut saja. Okey, macam ni. Ingat tak tadi kita kata ayat 1 sampai ayat nombor 120 Allah Ta'ala turunkan berkaitan dengan peristiwa delegasi orang-orang Nasrani daripada Najran, mereka datang jumpa Nabi SAW. Maka waktu mereka berhujah itu, Nabi nak jawab apa? Nabi dia tidak akan bercakap kalau tanpa Allah Ta'ala berikan wahyu.
Maka lepas peristiwa itu dan ada peristiwa itu, maka turun ayat Quran. Jawab macam ni, jawab macam ni. Turun ayat Quran lah. Maka ayat Quran yang awal-awal dalam Ali Imran untuk menjawab apa untuk menjawab debat orang-orang Nasrani tadi, Allah Ta'ala cerita tentang keesaan dan kekuasaannya. Ini kita boleh jumpa pada bukan ayat 1 ni, ini ayat nombor 2. Maafkan saya, ayat nombor 2. Ayat 1 Alif Lam Mim kan? Tukar, ni ayat nombor 2. Tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi menyebut tentang hakikat Quran yang diturunkan. Lepas tu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dia boleh baca pada ayat nombor 3. Maafkan saya, bukan 2 ni. Dan nota ni 3 hingga 7. Nanti betulkan ya, 3 hingga 7. Lepas tu kan ada doa minta ditetapkan hati. Kenapa tuan-tuan puan? Tuan-tuan perempuan ya. Kalau, ingat ya, orang Nasrani ni bijak tau dalam dia berhujah. Dia bagi hujah yang logik. Kalau hati tak tegur, orang Islam tak tegur, mungkin kata, betul juga kan Isa ni adalah anak Allah. Nanti kita akan tengok kenapa mereka boleh cakap macam tu. Dan bagaimana Nabi jawab, terduduk mereka dengan jawapan Nabi. Sekejap lagi kita akan bawakan dalam surah Al-Imran. So kalau kita nafas sikit ni, kita rasa, bestnya baca Al-Imran ni. Kan? Seolah-olahnya kita berada di zaman Nabi, macam mana Nabi berdialog dan sebagainya kan. Okey. Kenapa dia minta ketetapan hati ni? Supaya apa tahu? Kerana kan ingat tujuan surah tu berpegang teguh kan, sebab ini dipanggil apa tahu? Ini dipanggil serangan pemikiran tapi datang daripada pihak luar. Kenapa ada orang dia boleh tukar masuk agama Kristian? Dia dah Islam, tapi kenapa dia tukar, ada yang tukar pergi kepada agama Kristian? Kerana dia telah terpedaya dengan apa? Dengan ajaran Kristian. Jadi supaya kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, so ada doa Rabbana la tuzigh qulubana tadi. Okey, lepas tu Allah Taala cerita tentang pengaruh harta duniawi ayat 10 sampai ayat nombor 17. Dalam ayat ni ada cerita juga pasal perang Badar. Okey, kita tengok dulu pada ayat pertama, ayat kedua. Okey, kenapa Allah turunkan ayat ini dulu? Kenapa pada ayat awal Ali Imran Allah menyatakan bahawa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir seluruh makhluk. Di sebenarnya ayat 2 ni nak cerita mentauhidkan Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Itu pasal tauhid. Kenapa? Apa kaitan ayat pasal tauhid dengan orang Kristian yang berhujah bahawa Isa itu adalah anak Allah? Apa kena dia? Okey, maksudnya begini. Kenapa ada pihak kalau dia mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak, dia jatuh syirik. Kenapa? Kenapa? Macam kita baca surah Al-Ikhlas lah kan. Kan Allah kata lam yalid wa lam yulad. Kenapa Allah Ta'ala kata dia tidak beranak dan diperanakkan? Apa related dengan tauhid? Sebenarnya, kalau ada kepercayaan yang kata Allah tu ada anak, kenapa boleh jatuh kepada syirik? Kerana kalau dia anak Tuhan, tentu dia ada sedikit sebanyak sifat ketuhanan. Bapa borek, anak rintik. Kalau anak lah. Betul tak? Kalau orang kata Allah tu ada anak, tentu nanti orang pergi cari anak tu. Sebab apa? Anak tu anak Tuhan. Dia boleh deal dengan bapa dia. Dia ada kuasa Tuhan. Sebab itu, Allah Ta'ala menafikan bahawa dia itu adalah Isa. Itulah turunnya ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Nanti kita akan lihat kepada jawapan lain. Ini Allah Ta'ala menerangkan tentang keesaannya. Okey, kita terus pergi kepada ayat nombor 3. Ini Allah Ta'ala cerita tentang Allah Ta'ala nak suruh Nabi sebut pada orang Kristian bahawasanya korang pegang Taurat tu, korang tahu tentang Injil tu sebenarnya Tuhan yang samalah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Sepatutnya mereka tak perlu taksub dengan Injil yang mereka ada. Sebab Injil itu datang daripada Tuhan yang sama. Bahkan Quran ini pula, dia mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu. Okey, itu maksudnya, faham tak? Apabila orang berhujah, berdebat,
maka Allah Ta'ala turunkan ayat untuk menjawab, menyelesaikan menyelesaikan dialog tadi. Maka Allah mulakan dulu dengan Alif Lam Mim tadi, lepas tu dengan ayat keesaan dia. Masuklah pasal Rasul. Lepas tu panjang lagi lah. Sampailah ayat nombor 120. Okey, kita lihat. Lepas tu kan, ni tuan-tuan boleh baca lah ya. Ni ayat-ayat yang turun ketika mana delegasi daripada Najran tadi. Okey, kita nak terus pergi kepada sebut keluarga Imran. Rupa-rupanya keluarga Imran ni Allah cerita pada ayat 35, 36 pasal isteri dia yang bernazar, tunaikan nazar, tadi kita dah sebut, dan juga pasal Nabi Zakaria AS yang jaga Maryam ayat 37 sampai 41. Orang Kristian ataupun ahli kitab, mereka kenal tau. Mereka kenal, mereka tahu cerita Imran, mereka tahu cerita pasal isteri Imran, mereka tahu pasal Zakaria, mereka tahu pasal Maryam. Oh, Maryam ni memang mereka sangat agung-agungkan. Sebab apa? Mary kan? Maryam. Sebab apa? Sebab ada Maryam dapat Isa. Lepas tu Allah cerita tentang Maryam dengan anaknya Isa alaihissalam ayat 42-51. Lepas tu cerita tentang Al-Hawariyun, pengikut Isa. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat nota, saya dah nyatakan sinopsis ringkas dia. Tapi kita nak analisis sikit tentang kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat yang cerita tentang keluarga Imran ni. Tadi kita dapat tahu keluarga Imran ni mereka mentauhidkan Allah. Satu. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak sebut tentang hakikat Maryam lahirkan Isa ni macam mana, dan Isa itu sendiri dia dengan Allah tu sebagai apa. Jadi ayat ini Nabi gunakan untuk menjawab apa yang mereka perselisihan. Okey, jadi kita tengok ayat dia. Ni saya buat contoh. Okey, ini ayat 46. Ayat 46 ni lah yang telah menyebabkan orang Kristian itu tersesat. Tersesat kenapa? Sebab ayat 46 ni kalau kita baca, Allah Ta'ala kata Nabi Allah Isa dia boleh bercakap ketika dia bayi, ketika dia dalam buayan. Ketika dia masih kecil dia boleh cakap dalam buayan. Maksud dia, bukan senang-senang bayi yang masih dalam susuan dalam buayan boleh bercakap. Oh, dia ni mesti ada keajaiban ni. Nampak tak? Mereka telah, sebab tu Tuhan panggil mereka ni ad-dhalin. Tuhan panggil mereka sesat. Mereka salah faham tentang tu. Mereka ingat Isa boleh bercakap ketika dalam buayan, oh dia layak jadi Tuhan. Lepas tu pula apa? Lepas tu pula kalau kita baca ayat nombor 30, ayat nombor 47, kan Maryam lahirkan anak tanpa ada suami. Ketika mana Jibril beritahu dekat dia, kau nanti akan dapat anak. Sekian-sekianlah panjang ceritanya. Dan ayat 47 ni yang telah menyebabkan orang Kristian mereka salah faham. Mereka ingat, oh Maryam melahirkan Isa tanpa ada suami. Kan, maknanya siapa bapa dia? Itu yang mereka kaitkan Jesus ni kepada anak Tuhan tu. Mereka tersalah faham. Tapi Allah cerita dulu tentang ini, nanti kita akan tengok jawapan dia yang lain. Tapi kalau dia baca dekat ayat 47, dia faham dah Allah kata apa. Apabila Maryam tanya. Jadi Nabi Muhammad ceritalah. Jadi kalau mereka faham ayat 47 ni, maknanya Allah bagi tahu. Maryam sendiri tanya, macam mana aku boleh dapat anak? Aku tak pernah disentuh oleh lelaki pun. Jibril jawab apa? Jibril kata, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah Taala boleh buat apa yang disuka. Dikaitkan dengan Allah Taala yang boleh buat apa yang disuka. Allah Taala buat macam mana? Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah nak ciptakan sesuatu perkara mudah aja. Tuhan kata kun, maka jadilah. Tengok, ayat ini telah membetulkan salah faham mereka. Isa itu memanglah dia ajaib kerana dia lahir tanpa bapa. Bukan dia lahir tanpa bapa, kita boleh kata dia tu anak Tuhan. Tuhan itu bapa dia, tak. Kerana dalam ayat dia bagi tahu Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa yang dia nak. Kalau dia nak buat sesuatu, dia kata kun fayakun. Okey, kemudian kalau kita baca surah Al-Imran, kita akan jumpa mukjizat Nabi Musa ada 4. Anda betul baca juzuk 3 ni, surah Al-Imran kita jumpa mukjizat Musa tu dia ada 4. Mukjizat Musa ni jugalah yang telah menyebabkan orang Kristian tersalah faham. Mereka jadi orang yang sesat kerana apabila melihat mukjizat ini, lagilah
Mereka mengatakan bahawa Isa tu memang patutlah dia jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab dia boleh jadikan burung daripada tanah. Dia pegang tanah, buat macam bentuk burung, boleh hidupkan burung. Dia boleh menyembuhkan orang buta, orang yang buta, lahir buta, terus boleh sembuh. Dia boleh menyembuhkan penyakit sopak, dia boleh hidupkan orang mati. Ni kerja siapa tu? Kerja Tuhan tu. Kan? Sebenarnya mereka tersalah faham. Tetapi kalau dia baca ayat nombor 49, Nabi Isa dah cakap dah. Yang dia boleh buat 4 perkara ni, dia sebut itu semua dari Allah. Sehingga kan ayat tu disebut apa? Biiznillah, biiznillah. Nabi Isa tu sendiri cakap apa? Dia kata, aku ni Allah Ta'ala jadikan nak bawa satu tanda daripada Tuhan kamu. Dia tak cakap, aku berkuasa. Tak, dia kata dari Tuhan kamu yang mujizat tadi. Lepas tu dia katalah, aku boleh meniup jadi seekor burung dengan izin Allah. Nampak? Dengan izin Allah dia cakap. Lepas tu, aku boleh hidupkan orang yang mati. Aku boleh sembuh penyakit sopak. Dia kata apa? Biiznillah. Dia kata apa tadi? Dia kata apa? Dia kata dengan izin Allah. Mereka tak nampak perkataan izin Allah. Oh, tak nak ubah lagi. Okey, degil lagi. Masih tak nak terima lagi pendapat. Okey, kita tak nak tahu. Akhirnya apa yang berlaku? Kita baca lagi lah. Okey, cerita Nabi SAW membongkarkan cerita macam mana Isa tu nak dibunuh. Lepas tu Nabi bagi satu hujah lain. Tengok ayat 59 sampai 63. Ini hujah yang mereka kalau faham, memang mereka tersalah fahamlah pasal Isa. Tahu tak hujah apa yang kalau mereka kata Isa ni miracle, dia ada mukjizat yang sampaikan mereka mengangkat Isa tu sebagai Tuhan kan? Sebab dia tak nak dia lahir tanpa ada bapa. Allah Ta'ala bagi satu jawapan. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kau cakap macam tu, macam mana pula dengan Adam? Ini ayat 99 dalam Ali Imran. Cuba kita tengok. Cuba kita banding ya. Antara Allah cipta Adam dengan Isa, siapa lagi hebat? Siapa lagi lebih ajaib? Kalau Isa lahir tanpa bapa, kalau Adam lahir tanpa apa? Adam sendiri lahir langsung tanpa mak dan tanpa bapa. Sepatutnya Adam tu lagi yang lebih patut dikagumkan. Tapi kenapa kita tak dengar orang kata Adam adalah anak Tuhan? Tapi kenapa mereka boleh kata Isa tu anak Tuhan? Jadi bawa hujah Adam ni, mereka kalau orang yang ada otak, mereka faham betul juga kan? Sepatutnya Adam itulah yang boleh dikatakan sebagai anak Tuhan. Ini bukan kita kata anak Tuhan tu. Bukan, maksudnya hujah tu lagi konkret daripada Isa. Tapi mereka tak nak juga tuan. Tak nak juga menerima. Dan akhirnya Nabi gunalah hujah Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim ayat 65 sampailah ayat, adalah banyak ayat tadi tu yang kita sebut tadi ayat dia kan. Tengok ayat dia. Boleh kita panjang sikit lagi, boleh kan? Boleh kan? 64 sampai 68. Dan akhirnya macam inilah ringkasan dia. Lepas mereka dah kalah dah, mereka tak boleh nak buat apa-apa kan? Tak boleh nak buat apa-apa. Akhirnya Nabi ajaklah mereka pergi kepada apa? Nabi ajaklah mereka ni ayat dia ni. Dekat 84. Dekat 84 dan 85 ni lah yang kita sebut tadi. Lepas mereka dah kalah, dah hujah, dah nak bersumpah pun mereka tak nak. Mereka hantarkan sampai Nabi ajak mereka berbahalah. Okey, kalau kau rasa kau betul, kita sumpah. Kalau aku rasa aku betul, aku bersumpah. Mereka tak nak sebab mereka tahu mereka tahu sebenarnya mereka salah. Tapi sebab sombong, akhirnya mereka tak dapat nak buat apa-apa, nak cabar sumpah pun tak nak, mereka tak sanggup nak ambil. Akhirnya Nabi ajaklah mereka masuklah kepada Islam. Ayat nombor 84 dan 85. Sebab tu kalau kita baca ayat nombor 84 dan 85 surah Ali Imran, kita buka 84 85, kita akan jumpa jawapan dia. Ayat 84 85 dan akhir 85 tu Allah kata apa? Allah kata pada ayat nombor 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah kata, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Tapi delegasi Najran tadi, mereka masuk tak Islam? Mereka tetap tidak mahu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ambillah juzuk 1 sampailah 91. Kalau mereka tak nak juga menerima Islam, seperti Nabi ajak ayat 84 dan 85,
Maka bermula 86 dan sampai 91, last sekali 91 surah Ali Imran, penutup juzuk yang ketiga, muka surat 61 di dalam Al-Quran, Allah kata macam ni. Allah mengatakan bahawa apa? Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Allah kata, sesungguhnya orang kafir lalu mati dalam keadaan kafir, maka tidak sama sekali, kata Allah apa? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau istada bih ulaika lahum azabun alimun wama lahum min nasirin. Maksudnya ayat 91 Allah kata apa? Allah Ta'ala kata, kalau masih lagi nak menganuti agama Nasrani, walaupun telah dibagi hujah turun sampai 120 ayat, tak nak lagi terima, Allah kata sesiapa yang mati dalam keadaan kafir, kalau dia nak tebus diri dia, kalau dia ada emas sepenuh bumi ni, emas dia punya, dia nak tebus dari azab Allah, Allah Ta'ala tak akan terima. Dan Allah Ta'ala kata apa? Mereka ini akan mendapat azabun alim, azab yang pedih, dan tidak ada seorang pun yang akan dapat menolong mereka. Habislah juzuk 9, juzuk nombor 3. Faham tak? Juzuk yang ketiga. Dia kalau nak faham lagi kena baca cerita tu. Tapi sekurang-kurangnya kita faham, oh rupanya Ali Imran ni adalah ayat-ayat yang menjawab, yang mendebat orang-orang Nasrani. Dalam masa yang sama menceritakan tentang perangai keburukan Ahlul Kitab. Sebab tu dalam nota tu kita akan jumpa seletak dalam sinopsis tu. Nampak tak? Sikap Ahlul Kitab kepada kebenaran Allah cerita. Keburukan orang-orang Yahudi Allah cerita. Sebenarnya bukan sekadar untuk mendebat mereka, dalam masa sama membongkarkan macam mana tok nenek moyang orang-orang Yahudi sebelum ini. Sebab orang datang tu ketika zaman Nabi. Kan? Sebab mereka berpegang kepercayaan tu sejak dulu lagi tu, sejak Nabi Isa dulu tu. Maka dibongkarkan, diceritakan keburukan-keburukan mereka, sikap ahli kitab dan keburukan orang-orang Yahudi juga sebenarnya, dan yang paling banyak kepada orang Nasrani. Wallahu ta'ala. Habislah juzuk yang ke-3. InsyaAllah besok kita masuk juzuk yang ke-4. Juzuk yang ke-4 kita pergi dekat sini. Kita pergi ambil lagi separuh ayat surah Al-Imran untuk cover juzuk 4, yang mana juzuk yang ke-4 dia masih lagi ada kaitan tentang orang Nasrani tadi, sebab ayat dia kan sampai 120, sebab juzuk 3 kan sampai nombor 91. Ada lagi ayat sampai dekat 20 lebih juga tu. Besok insya-Allah kita akan cerita lagi, tapi kita dah tamat pada juzuk 3. Jadi kita patah balik kepada mula-mula tadi tu. Mula-mula tadi apa? Pembuka juzuk 3 cerita tentang tilkar rusul, tentang rasul. Penutup juzuk 3 mereka dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau mereka tak nak terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diancam oleh Allah dengan azab. Wallahu taala a'lam. Besok kita sambung juzuk yang ke-4. Masih lagi berada pada tujuan surah yang sama. Tujuan surah yang sama tu apa? Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ni kena betulkan. Berpegang ajaran dengan Islam ni, betulkan ayat dia. Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga jelas dan moga-moga faham. Faham itu Allah Ta'ala yang beri kepada kita. Minta pada Allah untuk berikan kita kefahaman. InsyaAllah makin kita rajin nak belajar, tuan-tuan konsisten belajar. Istiqamah. Lagi tuan belajar, Allah akan buka lagi pada tuan-tuan perempuan jalan untuk faham Al-Quranul Karim. Sampaikan pada rakan-rakan kita yang tak dapat bersama kita pada malam ni. Okey, saya nak tengok ada soalan dekat chat tak? Apa hubungan Nabi Zakaria dengan keluarga Imran? Yang inilah sebenarnya kita tak dapat fakta yang kuat sebenarnya. Ada khilaf di kalangan para ulama apa Zakaria dengan Imran. Ada yang kata Imran tu dia kahwin dengan anaknya Nabi Allah
Nabi anak adik kata Zakaria tu dia berkahwin dengannya anak Imran. Ada yang kata dia adalah bapa saudara. Al-Quran tidak menjelaskan, wallahu taala a'lam. Dia sebenarnya pada Zakaria tu dia bukan pada dikaitkan khusus pasal pasal keluarga Imran tu. Walaupun dia menjaga Maryam, tapi watak Zakaria tu dia cerita dalam bab yang lain, dalam sudut yang lain. Wallahu taala alam dekat situ. Okey, tak ada soalan lain. Okey, kita jumpa besok insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Untuk dapatkan nota, saya syorkan tuan-tuan ikut Telegram. Ada telah diberi oleh admin dekat chat tu, tuan-tuan join Telegram. Telegram ni dia tidak ada had. Tuan-tuan nak ajak siapa-siapa, ajaklah siapa-siapa. Kita sangat alu-alukan supaya tuan-tuan tahu perkembangan, tahu tentang kelas kalau ada perubahan. Kemudian tuan-tuan akan dapat nota juga di dalam Telegram tersebut, termasuk nota-nota yang sebelum ini. InsyaAllah dikongsikan ya. Kemudian tuan-tuan tolong masuk pada FB, pada page Akademi Tadabbur Malaysia ya. Tuan-tuan like lah dekat situ. Dekat page Akademi Tadabbur Malaysia. Akademi Tadabbur Malaysia ya. Sebab saya baru tubuhkan akademi ni, jadi banyak benda yang baru yang saya baru saya nak belajar dan banyak benda yang saya nak kena buat. Jadi kalau ada banyak kekurangan, mohon ampun dan maaf. Jadi yang sinopsis 30 juzuk ini adalah modul yang pertama dalam banyak-banyak modul yang Akademi Tadabbur Malaysia akan buat. Tuan-tuan nantikan insya-Allah lepas raya nanti kita akan buat lagi modul untuk faham Quran. Fungsi utamanya adalah untuk bawa masyarakat kepada memahami kalamullah menggunakan modul-modul yang khas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.